أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kepada kita untuk meneruskan insya-Allah pengajian berkenaan dengan muwafaqat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada diri kita dalam memahami agama Islam ini, terutamanya memahami ayat-ayat Al-Quran Karim. Moga-moga dengan itu bertambah kefahaman kita yang dengan lebih mendalam, dan bertambah baiklah amalan kita insya-Allah dari hari ke hari insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian Muwafaqat Umar yang mana kita akan lihat insya-Allah pada muwafaqat yang ke-8 dan yang ke-9, sebagaimana yang telah pun kita bahaskan pada siri yang lalu, muwafaqat yang ke-6, 7, yang ke-7 dan yang ke-8, yang ke-6 dan yang ke-7. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan lihat pada muwafaqat yang ke-8 dan juga muwafaqat yang ke-9 insya-Allah. Muwafaqat yang ke-8 ini kalau kita lihat adalah berkenaan dengan suatu perkara yang amat besar dalam Islam, iaitulah berkenaan dengan sumpah li'an, al-li'an. Sumpah li'an ataupun li'an ini daripada perkataan laknat, iaitu berkenaan dengan sumpah yang mendatangkan laknat kepada orang yang berkata-kata jika dia bersumpah dengan kata-kata yang bohong. Sumpah li'an ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu al-la'natullahi alayhi in kana minal kadhibin ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله التواب حكيم. Surah An-Nur. Maksudnya ialah, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhan itu, hanya diri sendiri, maka persaksian yang sah pada syarak bagi seseorang yang menuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar, dan sumpahan yang kelima, hendaklah ia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang berdusta. Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isterinya yang kena tuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa suaminya yang menuduh itu
sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar, dan kalaulah tidak kerana ada limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, dan juga kalaulah tidak kerana bahawa Allah Maha penerima taubat lagi Maha bijaksana, tentulah kamu akan mengalami kesusahan yang sukar diatasi. Kalau kita lihat dalam ayat ini, wallazina yarmuna, beberapa lafaz ataupun kalimah daripada ayat ini. Pertama disebutkan di sini yarmuna. Yarmuna ini adalah daripada ar-ramyu. Ar-ramyu, rama yarmi, yarmuna. Ar-ramyu bermaksud melempar ataupun mencampak sesuatu. Jadi kalau kita terjemahkan secara literal, kita kata dan mereka-mereka yang melemparkan isteri mereka. Jadi yang dilempar itu ialah tuduhan. Maka kita terjemahkan sebagai dan orang-orang yang menuduh, ini melemparkan tuduhan kepada isteri mereka, para isteri mereka. Ini melemparkan tuduhan berzina. Jadi maknanya suami yang melemparkan tuduhan zina terhadap isterinya, maka dikata isteri dia berzina. Tetapi ketika mana mereka melemparkan tuduhan itu, walam yakun lahum syuhada. Syuhada di sini daripada syahid ataupun syahidun, bermaksud orang yang menjadi saksi. Maknanya sepatutnya apabila seseorang itu melakukan tuduhan zina terhadap seseorang, ataupun dalam istilahnya ialah disebut sebagai qazaf, iaitu kita menuduh seseorang melakukan zina. Yang kita panggil sebagai qazaf. Dan tuduhan zina ini perlu didatangkan dengan 4 orang saksi untuk membuktikan bahawa tuduhannya itu adalah tuduhan yang benar, bahawa dia tidak berbohong dengan tuduhannya itu. Tapi dalam hal ini, ketika mana seorang suami menuduh isterinya berzina, tapi dia tidak mampu untuk membawa saksi bagi menyokong tuduhannya itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan. Illa anfusuhum, hanya dia sahaja yang menyaksikan kejadian tersebut. Maka Allah memberikan penyelesaian, iaitu fasyahadatu ahadihim, maka kesaksiannya itu adalah arba'u syahadatin billah, iaitu dia bersaksi dengan nama Allah sebanyak 4 kali. 4 kali dia bersaksi bahawa dia dengan sesungguhnya menuduh isterinya, melihat isterinya telah melakukan perbuatan zina. Bahawa dia 4 kali dia bersumpah dengan nama Allah, menegaskan bahawa tuduhannya itu adalah tuduhan yang benar. Dan wal khamisah, dan pada kali yang kelima, pada sumpahan yang kelima, dia berkata an la na'natallahi alaihi, bahawa Allah akan melaknatnya jika dia berbohong dalam tuduhannya itu. Jadi ada 4 kali tuduhan untuk menegaskan, 4 kali sumpahan untuk menegaskan bahawa dia adalah berkata benar. Dan pada sumpahan yang kelima, dia berkata bahawa Allah akan melaknat dirinya jika dia berbohong. Jadi di sinilah yang datang istilah li'an, laknat. Iaitu pada sumpahan yang kelima, seseorang itu mengatakan bahawa dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika dia berbohong. Baik. Kemudian bagi pihak isteri pula yang dituduh berzina, Allah Subhanahu Wa Taala tidak bias, tidak memberikan jalan hanya kepada satu pihak. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan juga jalan kepada isteri yang dituduh. Mungkin suami yang menuduh tadi menuduh dengan dalam keadaan berdusta, dia tidak benar dalam tuduhannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada isteri untuk mempertahankan dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa yadra'u 'anhal 'azab. Jadi Allah bagi wanita pula, bagi isteri yang dituduh pula, maka dia boleh bersumpah sebanyak 4 kali antashhada arba'a syahadatin billah, bahawa dia bersumpah, isteri yang dituduh bersumpah bahawa suaminya berdusta. Dia berkata aku tidak berzina, bahawa tuduhannya itu adalah dusta, sebanyak 4 kali dengan nama Allah. Syahadat billah, dengan nama Allah. Mungkin dia kata wallahi suamiku berbohong, aku tidak berzina.
4 kali ulang sumpahan tersebut. Wal khamisah, dan pada kali yang kelima, anna ghadaballahu 'alaiha, bahawa dia berkata bahawa Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadapnya jika dia berbohong. Wa ghadaballahu anna ghadaballahu 'alaiha in kana minas sadiqin. Jika dia berkata pada kali yang kelima bahawa Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadapnya jika suaminya itu bercakap benar. Maknanya penafian dia itu adalah penafian yang palsu. Jadi itu adalah yang dikatakan sebagai sumpah li'an dalam keadaan di mana seorang suami mendapati isterinya berzina ataupun melakukan tuduhan terhadap isterinya bahawa isterinya telah melakukan perbuatan zina. Kalimah li'an ataupun laknat ini apa maksudnya? Li'an ataupun laknat daripada kalimah asalnya itu laknah. Dalam bahasa Melayu pun kita sebut sebagai laknat. Dalam bahasa Arabnya laknah ini bermaksud at-tardu min ar-rahmah. At-tardu min rahmatillah. Maknanya dicampak, dikeluarkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua sebagai makhluk Allah taala, kita sangat memerlukan kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam segenap kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi apabila dikenakan dengan laknat kepada seseorang itu, maknanya dia ini dicampak daripada kasih sayang, dicampak keluar daripada belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Keluar daripada rahmat Allah, masuk kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billahi min zalik. Jadi itu maksud laknat. Jadi dalam hal ini adalah perbuatan dikatakan sebagai li'an ataupun laknat, iaitu yang merujuk kepada sumpah yang kelima bahawa jika suaminya itu berdusta maka dia akan dilaknat, dan sumpahan bagi isteri pula jika suaminya itu benar maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan main-main dengan laknat. Kalau kita dilaknat oleh makhluk pun kita rasa begitu berat. Jika ada seseorang daripada kalangan pembesar ataupun orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat melaknat dan memaki seseorang itu pun sudah dirasakan begitu besar kesannya kepada diri kita, apatah lagi kalau laknat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa mohon supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dunia dan akhirat. Ini kan pula dalam keadaan ini, jika kita berdusta, jika seseorang itu berdusta atas tuduhannya ataupun jika dia berdusta dalam penafiannya, maka dia mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayat yang berkenaan dengan muwafaqat yang ke-8 ini berkenaan dengan sumpah li'an. Sebelum kita pergi lebih lanjut, ayat ini datang disebutkan dalam surah An-Nur di dalam tajuk berkenaan dengan qazaf, iaitu berkenaan dengan bagaimana keadaan apabila seseorang mukmin, seseorang muslim menuduh muslimah, menuduh orang lain melakukan zina, maknanya yang bukan isterinya. Mana tuduhan daripada seorang lelaki kepada wanita secara umumnya dengan tuduhan berzina itu dipanggil sebagai qazaf. Jadi dalam bab itu, dalam bab qazaf ini secara umum, apa beza qazaf dengan li'an? Qazaf ini ialah tuduhan seorang lelaki kepada mana-mana wanita bahawa dia melakukan zina, ataupun tuduhan kepada seseorang, bahkan sebagian para ulama kata bahkan tuduhan kepada lelaki melakukan zina juga termasuk di dalam qazaf. Itu secara umum. Qazaf ini maknanya secara umum di antara seorang lelaki dan seorang wanita ataupun sebaliknya. Tetapi dalam bab li'an adalah tuduhan seorang suami kepada isteri. Itu beza antara li'an dengan qazaf. Dan yang sama antara keduanya ialah berkaitan dengan jenayah zina. Mana tuduhan seseorang melakukan jenayah zina. Baik. Itu ayat yang kita bacakan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, ada beberapa kisah yang diriwayatkan oleh para ulama berkenaan dengan sebab penurunan ayat ini. Kita apabila kita membicarakan tentang muwafaqat Umar, tidak lari kita mesti berbahas tentang sebab nuzul, kerana sebab nuzul itulah yang kita nak tengok adakah ayat ini bertepatan dengan pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Baik, dalam berkenaan dengan ayat qazaf ini, kalau ayat li'an ini kalau kita lihat, ada beberapa sebab yang diriwayatkan oleh para ulama berkenaan dengan penurunan ayat ini. Ada dibukukan dalam empat riwayat
yang menyebutkan tentang kisah yang berlaku di sebalik penurunan ayat ini. Saya bawakan di sini dua sebab sahaja. Yang pertama, yang paling masyhur, yang paling diterima oleh para ulama sebagai sebab nuzul ialah kisah Hilal bin Umayyah. Ini mungkin kita biasa dengar. Kisah Hilal bin Umayyah ni ceritanya bahawa dia telah menuduh isterinya berzina dengan seorang lelaki yang bernama Syarik bin Sahma. Jadi Hilal menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Jadi tuduhan itu dibawa kepada Nabi SAW. Diajukan kepada Nabi SAW. Maka apabila Hilal bin Umayyah datang berjumpa dengan Nabi, mengatakan bahawa isterinya telah berzina dengan Syarik, maka Nabi SAW pada ketika itu dengan ayat ataupun syariat yang sedia ada, iaitu qazaf, bahawa Nabi menuntut supaya Hilal mendatangkan bukti. Datangkan bukti. Kata Nabi, datangkan bukti. Kalau tidak, hukuman qazaf akan dikenakan terhadap kamu. Apakah hukuman qazaf? Qazaf ini bila seseorang menuduh seseorang lain berzina dengan jenayah zina, tetapi dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi untuk menyokong tuduhan tersebut, maka dia akan disebat sebanyak 80 kali. Fajliduhum 80 jildah wa la tuqbalu lahum syahadatan abada. Tak cukup dengan disebat 80 kali, bahkan mereka kesaksian mereka, mana kedudukan mereka sebagai seorang saksi tidak lagi diterima selama-lamanya. Maknanya tidak boleh menjadi saksi dalam apa-apa tujuan. Jadi mana itu adalah had ataupun hukuman berkaitan dengan qazaf. Jadi Hilal ini apabila berjumpa dengan Nabi SAW membawa tuduhan bahawa isterinya telah berzina, maka Nabi SAW meminta supaya Hilal membawa saksi, 4 orang saksi. Kalau tidak, dia akan dihukum dengan hukuman qazaf. Baik. Maka jawab Hilal, wahai Rasulullah, apabila seorang suami melihat isterinya bersama dengan seorang lelaki lain, adakah suaminya perlu mendapatkan bukti? Maknanya Hilal ini begitu tertanya dengan keadaan ini. Dia sendiri yang melihat keadaan tersebut, dia sendiri yang menyaksikan bahawa isterinya telah melakukan perbuatan zina. Takkan itu pun aku perlu bawa bukti, sedang aku dah nampak sendiri dengan mata aku, kata Hilal. Lalu Rasulullah SAW tetap dengan peraturan ataupun syariat yang sama, bukti al-bayyinah wa illa al-qazaf. Bukti, bawa bukti ataupun tidak, kamu akan dihukum dengan qazaf. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidak mempunyai jalan keluar melainkan dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Hilal apabila mendengar kata-kata Nabi SAW itu, maka dia pun berkata, demi Allah, demi yang mengutuskanmu dengan hak, sesungguhnya aku benar. Maka Hilal bersumpah bahawa dia tuduhannya itu adalah tuduhan yang benar, dan katanya semoga Allah menurunkan suatu ayat yang menyelamatkan diriku daripada hukuman qazaf. Maka dengan sebab itu, maka datang Jibril, faja'a Jibril bil ayah, dengan ayat ini, iaitu wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada, ayat yang kita bacakan tadi, iaitu berkenaan dengan mereka yang menuduh isteri mereka berzina tapi tidak mempunyai saksi. Jadi kisah Hilal bin Umayyah ini adalah kisah yang antara kisah yang diriwayatkan oleh para ulama berkenaan dengan penurunan ayat. Baik. Kemudian apabila turunnya ayat tersebut, maka Nabi SAW lalu bangun dan mengutuskan seseorang panggil Hilal. Bawa Hilal dan isterinya datang. Lalu Hilal datang lalu bersumpah, melakukan sumpah li'an. Kerana dah turun ayat yang baru, telah turun syariat yang baru untuk menyelesaikan masalah Hilal tadi. Maka apabila datang, lalu Hilal pun datang, dibacakan ayat itu oleh Nabi SAW, maka berlakulah al-mula'anah. Al-mula'anah. Li'an itu satu, al-mula'anah itu maksudnya saling laknat melaknat. Jadi Hilal pun datang dan dia pun melakukan sumpah. Hilal berkata, dia bersumpah dalam ayat ini Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mengetahui bahawa salah seorang di antara kamu berdusta. Ialah bila seseorang menuduh seseorang dengan zina, maka sudah pasti antara dua orang tersebut adalah salah seorangnya berdusta. Maksudnya kalau betul isterinya berzina, maka Hilal berdusta. Jika isterinya tidak berzina, maka Hilal lah yang berdusta. Lalu Nabi SAW menawarkan kepada Hilal dan juga isterinya,
adakah antara kamu yang ingin bertaubat? Sebelum diteruskan dengan mula'anah tadi, iaitu saling la'nat melaknati, maka Nabi SAW mulakan dengan tawaran, ada tak yang nak bertaubat? Sebab pasti bila sesuatu tuduhan itu dilemparkan, salah seorang itu benar, salah seorang tadi berdusta. Kemudian isteri Hilal bangun dan bersaksi, bersumpah li'an. Jadi sampai ketika pada sumpah yang kelima, ketika isteri Hilal bersumpah bahawa suaminya Hilal itu berdusta, sampai yang kelima, para sahabat berkata dia akan berhentilah ni, takat 4 je, tak berani sebut yang laknat yang terakhir. Ibnu Abbas berkata wanita itu teragak-agak, isteri Hilal teragak-agak, lambat dan berundur sehingga kami menyangka dia akan mengangkat sumpahnya. Sangka mungkin nampak teragak-agak. Lalu isteri Hilal berkata, sesungguhnya aku tidak akan memalukan kaumku hari ini dengan membiarkan aku dituduh berzina. Lalu dia menyempurnakan sumpahnya yang kelima. Sabda Rasulullah SAW. Jadi maknanya sumpah itu berlaku dengan sempurna. Maknanya Hilal bersumpah 4 kali dan dengan yang kelima mengatakan laknat Allah kepada dirinya jika dia berdusta. Dan isterinya juga melakukan sumpah 4 kali bahawa suaminya berdusta, dan yang kelima laknat Allah ke atas dirinya jika dia benar, jika suaminya benar. Begitulah penafian daripada isteri Hilal bin Umayyah. Jadi apabila selesai suasana tersebut, tidak ada salah seorang yang ingin bertaubat daripada perbuatan tersebut, dua-dua tetap dengan pendirian masing-masing, maka sudah pastilah antara dua orang tersebut salah seorangnya berdusta dan salah seorangnya bercakap benar. Lalu Nabi SAW bersabda, perhatikan. Jadi macam mana kita nak tahu siapa yang berdusta, siapa yang bercakap benar? Maka Nabi SAW berkata, perhatikan jika wanita itu melahirkan anak yang memiliki mata yang hitam seperti bercelak, memiliki punggung dan betis yang besar, maka anak itu adalah anak Syarik bin Sahma. Nabi SAW menyebutkan tentang beberapa sifat yang ada pada Syarik, iaitu orang yang berzina dengan isteri Hilal tadi. Maka Nabi sebut jika ada sifat-sifat ini, mata besar, kemudian punggung besar dan betis yang besar, ini sebahagian sifat yang ada pada Syarik. Mungkin kita kata Syarik bin Sahma ni orang yang gempal badannya. Jadi anaknya mungkin akan mewarisi sebahagian sifat daripada Syarik. Maka Nabi sebut jika perhatikan anak yang lahir nanti, sebab isteri Hilal sedang mengandung dan Hilal menafikan anak itu bukan anak dia, maka Nabi SAW kata perhatikan anak yang lahir, jika ada sifat-sifat ini maka anak itu adalah anak Syarik, maka terbukti wanita tersebut sebenarnya berzina. Maka apabila telah lahir anak tersebut, para sahabat berkata terbukti wanita itu melahirkan anak seperti sifat yang Nabi SAW sebut, iaitu anak yang mempunyai sifat-sifat Syarik bin Sahma. Maka Nabi SAW bersabda, jika bukan kerana ketentuan Allah seperti dahulu, nescaya aku akan putuskan urusan yang ini, aku akan lakukan hukuman rejam terhadapnya. Manakala bukan kerana ayat li'an ini, maka sudah pasti wanita itu akan direjam kerana dia telah melakukan perbuatan zina. Baik, ini adalah kisah Hilal bin Umayyah yang paling banyak diterima oleh para ulama sebagai sebab nuzul bagi ayat ini. Mungkin kalau kita nak lihat sedikit sebanyak tentang beberapa ibrah daripada kisah Hilal bin Umayyah ini. Yang pertama antaranya ialah kalau kita lihat pendirian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak berani untuk meletakkan sebarang hukum. Jadi maknanya sepatutnya kalau kita lihat, apabila Hilal datang berjumpa dengan Nabi SAW, kalaulah Nabi ini adalah seorang yang mereka cipta syariat yang dibawa, sudah pasti baginda akan mampu memberikan suatu jawapan yang segera tanpa menunggu-nunggu. Sedangkan kalau kita lihat di sini, 2 kali Rasulullah SAW memberikan keputusan yang sama, iaitu meminta supaya Hilal untuk mendatangkan bukti. Ini bukti, ini adalah jelas, ini adalah dalil yang jelas bahawa Nabi SAW adalah seorang Nabi yang diutuskan wahyu kepadanya. Kerana kalau bukan kerana wahyu, baginda Nabi SAW pasti akan mampu memberikan suatu penjelasan. Dan walaupun setelah 2 kali Nabi SAW
meminta jawapan yang sama apabila datangnya wahyu memberikan suatu syariat yang baru, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengikut kepada wahyu yang diturunkan. Maka ini adalah suatu bukti bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diutuskan wahyu kepadanya. Baginda tidak berani untuk bercakap-cakap ataupun untuk memberikan sesuatu pandangan yang tidak berlandaskan kepada wahyu ataupun sesuatu yang tidak diketahui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti jelas banyak. Kalau kita baca dalam sebab nuzul ayat, terlalu banyak situasi yang begitu iaitu ketika mana Nabi didatangkan ataupun menghadapi sesuatu masalah yang baginda tidak ada jawapan, kadang-kadang baginda terdiam, kadang-kadang baginda menangguhkan jawapan sehingga datang waktunya turun wahyu untuk menjelaskan hukum ataupun keadaan sesuatu yang dihadapi oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam ayat Qazaf, dalam peristiwa Al-Ifk, peristiwa di mana isteri Nabi SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dituduh dengan perbuatan zina, itu adalah satu bukti besar bahawa baginda SAW adalah seorang Nabi yang diutuskan wahyu kepadanya, di mana baginda menangguhkan jawapan dan pendirian baginda sehingga datangnya ayat daripada Al-Quran, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan dan menafikan perbuatan zina daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Baik, itu adalah kisah yang pertama. Kemudian terdapat juga di sana beberapa riwayat yang lain menyebutkan tentang turunnya ayat li'an ini, iaitu yang berkaitan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Ibn Kathir, menakalkan kepada kita bahawa daripada Huzaifah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari baginda bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, jika engkau melihat Ruman ni siapa? Iaitu isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq." Jadi Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, pandangan Abu Bakar As-Siddiq, "Apa pandanganmu wahai Abu Bakar? Jika engkau melihat isterimu bersama dengan seorang lelaki yang lain, apakah engkau akan lakukan?" Jadi Nabi SAW minta pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq, "Aku tentu akan mengajarnya." Maknanya aku akan memukulnya, aku akan menghukumnya. Kemudian Nabi SAW bertanya pula kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, apa yang engkau akan lakukan jika engkau melihat isterimu bersama dengan lelaki yang lain?" Bersama dalam arti kata berzina. Jawabnya, "Demi Allah, aku akan melakukan sesuatu dan aku akan katakan laknat Allah atas orang yang tidak mampu menahan nafsunya." Jadi Sayyidina Umar sebut laknat Allah atas orang yang tidak mampu menahan nafsunya. Maka dengan sebab itu turunnya ayat wallazina yarmuna azwajahum ila sehingga hujung, dan dalam ayat yang seterusnya wal khamisatu anna la'natallah. Jadi kalau kita lihat di sini, pemilihan lafaz yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, laknat Allah, itu bertepatan dengan ayat yang diturunkan, iaitu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Maknanya pandangan Sayyidina Umar ini, maknanya apa yang Sayyidina Umar akan cakap, akan buat jika berlaku situasi itu, dia akan kata bahawa laknat Allah kepada orang yang tidak mampu menahan nafsunya. Yang ini bertepatan dengan ayat yang diturunkan berkenaan dengan hukum li'an ini. Jadi di sini mungkin kita kata kalau kita merujuk kepada kisah ini, maka ini juga menunjukkan bahawa ayat ini diturunkan kerana ayat ini diturunkan dan bertepatan dengan pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Ada beberapa lagi, ada dua lagi riwayat yang lain, antaranya ialah pertanyaan seorang Ansar dan juga kisah Uwaimir yang juga seperti mana kisah Hilal, di mana dia mendapati isterinya berzina, lalu berlakulah perbualan yang sama dengan Nabi SAW sehingga turunnya ayat berkenaan dengan li'an ini. Baik. Kalau kita lihat, mungkin di sana terdapat para pendengar yang bertanya-tanya lah. Mungkin sebelum ini pun kita dah bicarakan tentang banyak ayat Al-Quran yang mana terdapat pelbagai riwayat yang disebutkan tentang sebab nuzul. Maknanya satu ayat tu kadang-kadang kita lihat ada satu ataupun dua, kadang-kadang sampai tiga, sampai contohnya ayat ini ada 4
kisah yang menjadi sebab nuzul bagi ayat tersebut. Jadi bagaimanakah untuk kita menilai yang mana satukah yang menjadi sebab yang tepat dengan ayat tersebut? Ini merupakan bab yang agak panjanglah dalam ulum Al-Quran. Kalau kita melihat para ulama membahaskan panjang tentang bagaimana untuk kita menentukan sebab nuzul ataupun riwayat yang menjadi sebab nuzul bagi sesuatu ayat. Itu panjanglah. Jadi untuk dalam kes ini, para ulama ada kaedah-kaedah mereka. Antaranya mereka melihat kepada lafaz. Contohnya apabila dalam riwayat tersebut disebutkan fanazalatil ayah, maka turunlah ayat. Maka lafaz itu lafaz yang sarih, iaitu lafaz yang jelas. Jika riwayat itu riwayat yang sahih, dan riwayat yang sangat jelas menyebutkan tentang penurunan ayat, maknanya kisah tersebut disebutkan dan kemudian disebutkan maka turunlah ayat. Jadi lafaz maka turunlah ayat itu adalah antara lafaz yang jelas menunjukkan bahawa kisah itu berkaitan dengan penurunan ayat. Maka itu adalah pemilihan yang paling utama untuk kita pilih antara kisah-kisah yang berlaku berkenaan dengan penurunan ayat Al-Quran. Banyak lagi jika itu kalau itu sekiranya jika kisah tersebut kisah yang jelas. Tetapi banyak juga kisah-kisah yang disebutkan berkenaan dengan penurunan ayat, tapi kisah itu kisah yang tidak jelas, ghairu sarih. Bukan tidak sahih, tidak jelas. Mana kisah itu tidak jelas dikaitkan dengan penurunan ayat. Maka di situ kita kena berhati-hati, dan para ulama ada kaedah-kaedah mereka dalam memilih riwayat-riwayat tersebut. Jadi sebagai contoh dalam kisah ayat ini, antaranya Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahawa ada dua kisah yang sahih dan agak kuat dalam menjelaskan sebab penurunan ayat li'an ini, iaitu kisah Hilal bin Umayyah dan juga satu lagi kisah Uwaimir Al-Ajlani. Kisah Hilal bin Umayyah disebutkan dalam Al-Bukhari, manakala kisah Uwaimir Al-Ajlani disebutkan juga dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kedua-dua riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Maka bagaimanakah para ulama memilih? Maka dengan jika dua riwayat tersebut riwayat yang sahih, kemudian lafaznya juga adalah lafaz yang jelas menunjukkan kisah itu berkaitan dengan penurunan ayat, maka para ulama menggunakan kaedah yang lain, maklumat yang lain, qarinah yang lain untuk menentukan sama ada kisah tersebut berkaitan dengan penurunan ayat atau tidak. Antaranya ialah melihat kepada mana kisah yang lebih awal daripada kisah yang kedua. Ini antara qarinah ataupun kaedah yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan jika dua riwayat tersebut riwayat yang kuat dan riwayat yang jelas mengaitkan ayat Al-Quran dengan kisah tersebut. Jadi bagaimana nak memilih? Maka para ulama memilihnya dengan melihat kepada qarinah ataupun petunjuk yang lain. Antaranya dalam kisah ini disebutkan bahawa kisah Hilal bin Umayyah terjadi lebih awal berbanding kisah Uwaimir Al-Ajlani. Jadi maknanya dengan merujuk kepada kronologi kejadian, maka para ulama mengatakan bahawa Al-Imam Nawawi dengan merujuk kepada pandangan Al-Imam Al-Mawardi mengatakan bahawa kisah Hilal bin Umayyah adalah kisah yang mana merupakan sebab diturunkan ayat tersebut. Jadi itu adalah salah satu pandangan, iaitu memilih kisah Hilal bin Umayyah sebagai sebab nuzul ayat. Pun begitu, terdapat juga pandangan bahawa mungkin di sana ada pandangan yang mengatakan bahawa ta'addud al-asbab, maknanya kisah itu berulang dua kali. Maknanya satu ayat tetapi ada dua sebab penurunan ayat. Jadi itu pun tidak juga ditolak oleh para ulama, kemungkinan berlaku. Baik. Jadi itu antara pemilihannya di kalangan para ulama berkenaan dengan kisah Hilal bin Umayyah dan juga kisah Uwaimir Al-Ajlani dalam bab atau dalam berkenaan dengan penurunan ayat sumpah li'an ini. Baik. Kalau kita lihat sikit sebanyak berkenaan dengan li'an. Li'an ini kalau kita lihat apa maksudnya? Li'an maksudnya di sini dinyatakan oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wal Bait wa Baitul Muslim. Dia menyatakan bahawa li'an itu ialah suatu sumpah dengan lafaz tertentu yang diucapkan, minta maaf silap ejaan di situ, yang diucapkan suatu lafaz dengan suatu sumpah
dengan lafaz tertentu yang diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya kerana berzina atau menafikan anaknya itu daripadanya. Dan sumpah balas isteri menyatakan bahawa suaminya berdusta ataupun menyatakan pendustaan suami dengan tuduhannya. Jadi itu maksud li'an. Secara umum maknanya li'an ini dia bukan satu pihak. Li'an bukan suatu pihak, tapi li'an ini berlaku daripada pihak suami dan juga pihak isteri. Dan sudah pastilah yang memulakan mula'anah ini, yang memulakan li'an ini adalah suami yang menuduh isterinya berzina. Mungkin juga berlaku dalam beberapa keadaan si isteri menuduh suaminya curang ataupun melakukan perzinaan dengan wanita yang lain. Cuma dalam bab ini kenapa beratnya kepada suami menuduh isteri sebagai berzina? Kerana kita tahu jika seseorang wanita itu melakukan jenayah zina, ini melibatkan nasab dan keturunan. Kalau lelaki dia melakukan jenayah zina, dia tidak melibatkan nasab dan keturunan bagi pihak dia, bagi pihak suami isteri secara pasangannya, tapi dia melibatkan nasab dan keturunan dia dengan orang lain. Jadi sebenarnya tidaklah maksudnya berat kepada isteri atau berat kepada suami, tapi sebenarnya jika berlaku tuduhan tersebut ataupun seorang suami melakukan perzinaan dengan isteri orang, maknanya dia sebenarnya juga berkait dengan suami kepada isteri tersebut. Dia sebenarnya berkait sebab ini melibatkan hubungan sesama manusia, tidaklah berat sebelah. Baik. Jadi berlaku antara suami dan isteri melibatkan jenayah zina, dan juga si isteri melakukan sumpah balas untuk menyatakan bahawa suaminya berdusta dengan tuduhan yang dikemukakan oleh suaminya itu. Itu maksud li'an secara umumnya. Baik. Kalau kita lihat juga sedikit sebanyak tentang li'an ni, apa hikmahnya disyariatkan. Kalau kita lihat kalau kita lihat di dalam ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa apabila disyariatkan li'an ini menjadi jalan keluar. Kalau kita lihat ayat tadi yang kita baca, ayat yang kita bacakan tadi, sebentar. Walaula fadlullahi alaikum. Maknanya pensyariatan li'an ini adalah suatu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Jadi apakah sebenarnya hikmah di sebalik pensyariatan? Maksud pensyariatan itu maksudnya ditetapkan hukum li'an tersebut dengan cara yang kita sebutkan tadi. Antara hikmah yang dinyatakan oleh para ulama ialah pertama, untuk melepaskan penuduh iaitu suami daripada kewajipan untuk membawa 4 orang saksi. Maknanya kalaulah tidak ada sumpah li'an ini, maknanya suami macam mana pun dia kena bawa 4 orang saksi untuk membuktikan tuduhannya itu benar. Itu adalah qazaf yang umum. Jadi maknanya kalau tidak ada li'an, suami nak tak nak mesti kena bawa 4 orang saksi. Cuma kenapa agaknya sukar untuk seorang suami membawa saksi? Mungkin kerana berlakunya jenayah tersebut di rumahnya sendiri. Kerana kita tahu bahawa hubungan suami isteri ini berlaku hubungan yang rapat, yang akrab. Jadi dia mungkin berlaku di rumah, berlaku di tempat yang tertutup. Mungkin suami tersebut mengetahui dan sebagainya. Maka itu mungkin antara perkara yang menyebabkan li'an ini lebih spesifik ataupun kecuali daripada hukum qazaf yang umum, iaitu suami tidak perlu membawa 4 orang saksi, cukup dengan dia melaksanakan al-mula'anah. Baik. Jadi yang pertama hikmahnya ialah untuk mengangkat kewajipan suami yang menuduh untuk membawa 4 orang saksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua ialah untuk menyelamatkan orang yang menuduh tadi daripada hukuman qazaf. Kalaulah tidak ada li'an, maka dia akan dihukumkan hukuman qazaf, iaitu 80 kali sebatan, dan kesaksiannya akan ditolak selama-lamanya. Baik. Kemudian yang seterusnya itu di pihak suami dan juga di pihak isteri tadi, kalau kita lihat hikmahnya adalah supaya isteri boleh mempertahankan dirinya daripada tuduhan zina tadi. Kita pun mungkin dalam beberapa keadaan berlaku di mana tuduhan yang dilemparkan oleh seorang suami tadi adalah tuduhan yang palsu. Kalau tidak ada li'an, contohnya kita kata mesti dia 4 orang saksi, maknanya tuduhan tersebut katakan si suami tidak mampu membawa 4 orang saksi, maka suami akan dikenakan dengan hukuman qazaf. Jadi tuduhan itu kekal. Tuduhan itu
tuduhan yang kekal, boleh jadi orang akan kata benar ataupun orang menjadi kata orang mungkin akan dikatakan tuduhan tersebut akan berlarutan, orang akan kata sebenarnya isteri berzina dan sebagainya. Jadi tidak berakhir dengan dihukum suami tersebut dengan hukuman qazaf. Tetapi dengan adanya li'an, maka isteri tadi boleh membersihkan namanya jika tuduhan yang dibawa oleh suami tadi adalah tuduhan yang palsu. Maknanya untuk sebagai jalan keluar bagi isteri untuk membersihkan namanya daripada tuduhan yang dikemukakan oleh suaminya. Jadi hikmah yang terbesar ialah berkenaan dengan li'an ini ialah sebagai suatu jalan keluar bagi masalah yang berlaku di antara suami dan isteri berkaitan dengan jenayah zina. Itu yang pertama, itu yang paling besar sekali. Maknanya bila berlaku masalah suami isteri berkaitan dengan zina, ini masalah yang cukup besar. Jadi jalan keluarnya adalah dengan li'an. Dan yang kedua, li'an ini juga hikmahnya adalah untuk menjaga nasab dan keturunan. Menjaga nasab dan keturunan. Kerana apabila seseorang suami menuduh isterinya berzina, maknanya dalam keadaan itu dia menafikan. Sebenarnya kalau kita nak bahaskan panjang lagi, sebenarnya hukum ataupun syarat, lafaz ataupun sirah li'an ini panjang untuk kita bahaskan. Sebenarnya bukan tempat untuk kita bahaskan pada hari ini kerana itu adalah satu bab yang khusus dalam hukum hakam syarak. Cuma kalau kita sebut di sini, li'an ini adalah sesuatu yang akan memberikan jalan keluar kepada suami isteri dan juga menjaga keturunan dan juga nasab manusia, supaya seseorang yang lahir itu dapat dinasabkan kepada orang yang benar. Baik, kesan daripada li'an, antara kesan yang saya boleh senaraikan di sini, pertama, terputus hubungan suami isteri. Apabila seorang suami melaknat isterinya dengan tuduhan zina dan isterinya membalas sumpahan tersebut dengan penafian, maka secara automatiknya hubungan suami isteri tersebut terputus. Bahkan para ulama mengatakan bahawa cukup dengan tuduhan daripada pihak suami pun sudah memadai untuk memutuskan hubungan antara suami dan isteri. Bahkan hubungan mereka akan putus selama-lamanya, tidak dapat dirujuk kembali antara suami dan isteri disebabkan dengan sumpah li'an tadi. Kemudian yang kedua, kesan daripada li'an ialah anak yang dikandung itu akan dinafikan nasabnya kepada suami. Maknanya suami anak tersebut tidak akan dibinkan kepada suami yang menuduh isterinya melakukan zina. Dan yang ketiga, pastilah bagi orang yang melakukan sumpah li'an tadi, jika dia berdusta, maka laknat Allah akan turun kepadanya. Jika tidak di dunia, maka pasti di akhirat dia akan menghadapi laknat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billahi min zalik. Jadi itulah berkenaan dengan tajuk li'an yang kita boleh bahaskan insya-Allah. Cuma dalam bab ini apabila kita bahaskan, kita nak lihat berkenaan dengan muwafaqat Sayyidina Umar. Jadi sebahagian para ulama, kalau kita merujuk kepada sebab nuzul yang kedua yang saya sebutkan tadi, maka ayat ini berkaitan dengan pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dari sudut itu, walaupun tidak begitu kuat riwayat yang menyebutkan tentang pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu, tapi kita boleh jadikan sebagai suatu rujukan dan juga kajian dalam bab ini insya-Allah. Baik. Kemudian seterusnya kita akan lihat kepada muwafaqat yang ke-9. Muwafaqat yang ke-9 berkenaan dengan harta pusaka kalalah. Kalalah. Jadi ayat di sini kalau kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma ath-thuluthan mimma tarak وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Ayat yang surah Nisa, ayat yang 176 daripada surah Nisa. Maksudnya mereka orang-orang Islam, yakni umatmu,
meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah itu, iaitu jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan ia pula, saudara lelaki itu, mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Kalau pula saudara perempuannya itu 2 orang, maka keduanya mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan sekiranya mereka, yakni saudara-saudaranya itu ramai, lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita tentang persoalan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan al-kalalah. Yastaftunak maksudnya daripada istifta, fatwa. Yastaftunaka maksudnya mereka bertanya kepada kamu. Maknanya asal penurunan ayat ini adalah persoalan yang diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang harta yang ditinggalkan oleh al-kalalah. Al-kalalah. Apakah itu al-kalalah? Allah sebut ini mru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun. Ini kita akan sebutkan nanti tentang definisi ataupun ta'rif al-kalalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang harta pusaka yang ditinggalkan oleh seorang al-kalalah dengan perincian-perincian yang akan kita lihat sebentar lagi insya-Allah. Baik, kita lihat kepada sebab penurunan ayat ini. Para ulama menyebutkan bahawa ayat ini diturunkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib, bahawa Sayyidina Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yurithul kalalah?" Qala fa anzalallah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Daripada Sa'id iaitu Ibnu al-Musayyib, bahawa Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah seorang al-kalalah mewariskan hartanya? Katanya, jadi turunlah ayat berkenaan dengan hukum ataupun cara pembahagian harta seseorang yang dalam kategori al-kalalah. Jadi maknanya jelas di sini bahawa sebab penurunan ayat ini adalah berkenaan dengan soalan, dan yang bertanya soalan tersebut adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Baik, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada satu lagi riwayat lain yang menyebutkan tentang penurunan ayat al-kalalah ini, iaitu riwayat yang disampaikan daripada Jabir. Jabir pada satu hari dalam keadaan sakit yang agak tenat. Jadi Jabir bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana dia nak mewariskan hartanya itu. Jadi turunlah ayat berkenaan dengan faraid. Jadi dalam hal ini ada 2 ayat, ada 2 kisah yang disebutkan berkenaan dengan penurunan ayat al-kalalah ini. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat antaranya Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul mengatakan bahawa kisah Jabir bukanlah sebab nuzul bagi ayat ini. Kisah Jabir adalah sebab nuzul bagi ayat yang sebelumnya. Sebab dalam Al-Quran ada 2 tempat, ada 2 ayat yang menyebutkan tentang al-kalalah. Ada 2 tempat yang menyebutkan tentang al-kalalah. Yang pertama tadi adalah kisah Jabir, dan yang kedua ini adalah kisah ataupun adalah soalan yang diajukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maka turunlah ayat ini menjelaskan soalan yang ditanya oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi di situ ada kaitannya dengan muwafaqat Umar bin Al-Khattab dalam penurunan ayat berkenaan dengan al-kalalah ini. Baik, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan al-kalalah. Al-kalalah ini kalau kita lihat ada 3 pandangan para ulama dalam memberikan definisi ataupun maksud berkenaan dengan al-kalalah. Yang pertama, pandangan yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tabari, dan juga pandangan ini dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, iaitu orang yang tidak mempunyai anak
atau ibu bapa ketika dia meninggal. Maknanya kalalah ini maksudnya apa? Iaitu seseorang yang ketika mana dia meninggal itu dia tidak ada anak, tak ada ibu bapa. Mana dia sebatang kara. Sebatang kara bukan sebatang kara maksudnya tak ada, dalam bab ini tak masuklah makcik pakcik, tak masuk sebab dia bukan dalam bab kita membahaskan tentang warisan harta, faraid harta. Jadi dalam bab ini yang tidak ada pada lelaki tersebut, dia tidak ada anak, dia meninggal dalam keadaan anak pun tidak ada, lelaki pun tak ada, perempuan pun tak ada, langsung tak ada anak, tidak ada suami, tidak ada isteri, tidak ada anak, tidak ada isteri, tidak ada mak, tidak ada ayah. Dia seorang diri. Tapi dia ada adik-beradik. Dia ada adik-beradik. Jadi al-kalalah ini secara umumnya maksudnya ialah seseorang yang meninggal dalam keadaan dia tidak lagi mempunyai anak ataupun tidak mempunyai ibu bapa. Ini pandangan yang terpilih dalam menjelaskan maksud al-kalalah. Ada pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa orang yang tidak mempunyai anak walaupun dia ada bapa dan juga ada adik-beradik perempuan. Ini pandangan yang kedua. Dan yang ketiga mengatakan bahawa al-kalalah itu ialah harta pusaka, dan saya sebutkan tadi bahawa yang tepat adalah al-kalalah itu ialah seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan dan juga tidak mempunyai ibu bapa. Itu maksud al-kalalah yang tepat dan pengertian yang paling tepat dan yang terpilih. Baik. Kemudian kita lihat, jadi apakah hukum hakam berkenaan dengan warasah ataupun pusaka kalalah ini? Saya nak maklumkan awal-awal bab miras ataupun faraid ni ada ahli-ahlinya yang tertentu. Jadi mungkin jangan tuan-tuan tanya lebih-lebih lah sebab saya pun tidak begitu arif, minta maaf dalam bab ini. Tapi kita dapat rumuskan beberapa hukum daripada ayat tersebut berkenaan dengan miras, berkenaan dengan pembahagian harta pusaka bagi al-kalalah. Iaitu yang pertama disebutkan dalam ayat ini, bagi jika yang meninggal itu dia mempunyai seorang adik-beradik perempuan, seorang saudara perempuan, saudari perempuan, saudara ke saudari, maknanya dia ada seorang je adik ataupun kakak perempuan, adik perempuan ataupun kakak. Dia ada seorang je, maknanya dia dua beradik, lelaki tersebut meninggal, tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada mak, tidak ada isteri, apatah lagi, kemudian dan dia ada seorang sahaja saudara perempuan. Saudara perempuan ni maksudnya kakak ataupun adik perempuan, seorang saja. Maka kakak dia ataupun adik perempuannya itu akan dapat 1/2 daripada harta dia. Falaha nisfu ma tarak. Falaha nisfu ma tarak daripada ayat yang kita baca. Maknanya bagi dia separuh, 1/2, separuh maknanya 1/2 daripada harta warisan dia. Itu yang pertama yang disebutkan di dalam ayat. Kemudian yang kedua, jika si mati ialah perempuan dan wanita ini pula juga tidak ada suami, tidak ada ayah, tidak ada mak dan juga tidak ada anak. Tidak ada suami, tak ada anak lah kan. Jadi wanita tersebut meninggal dalam keadaan yang sama, tapi dia ada adik lelaki ataupun abang. Dia ada adik lelaki ataupun abang. Maka adik lelaki ataupun abangnya akan mewarisi semua hartanya. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Ini saya tidak jelaskan dengan begitu detail. Ini adalah secara umum daripada ayat yang kita baca. Tapi kalau dalam keadaan perempuan tersebut ada anak ataupun ada adik-adik yang lain ataupun ada datuk lagi, ada nenek ataupun ada mak, itu dah cerita lain. Itu dah berubah hukumnya, tak sama dengan apa yang kita sebutkan di sini. Ini secara umum daripada ayat yang kita baca. Kemudian yang ketiga daripada ayat tersebut juga kita boleh faham, jika dua orang adik-beradik perempuan, maknanya si mati dan dia ada, yang tadi nombor satu dia ada seorang saja, yang ni dia ada 2 orang ataupun lebih. Dia ada 3 orang adik-beradik perempuan, maka semuanya adik-beradik tersebut mesti adik-beradik sebapa walaupun berlainan ibu. Dia mesti sama bapa walaupun berlainan ibu, ataupun kalau sama mak tak apalah. Tapi kalau berlainan ibu tapi bapa yang sama pun termasuk dikira. Maka mereka semua itu 2 atau 3 orang yang lebih itu berkongsi 2/3 daripada harta si mati. Dan jika ada campur laki dan perempuan, adik-beradik laki dan perempuan, maknanya bagi laki tersebut 2 daripada 1. Mana laki falidzakari mislu hazzil unsayain, laki dapat 2 bahagian berbanding 1 bahagian perempuan. Maknanya begitu cara pembahagian harta pusaka dalam keadaan ini. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya stop di situ.
Saya tak mahu membuka soalan berkenaan dengan miras kerana ini bukan bidang saya, kerana takut nanti persoalan atau jika ada kekeliruan di sini yang timbul ataupun masalah berkenaan dengan miras ini satu bab yang perlukan kepada orang yang pakar dalam bidangnya, maka ajukanlah soalan tersebut kepada pakar dalam bidang, mudah-mudahan mereka boleh memberi jawapan. Saya cuma merumuskan apa yang ada di dalam ayat yang kita bacakan mengenai dengan al-kalalah. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum saya akhiri siri Muwafaqat Umar pada kali ini, mungkin ada soalan saya lihat di ruang chatting tersebut. Jika wanita itu terbukti berzina setelah dia bersumpah li'an seperti isteri hilal, maka selama-lamanya ke dia dilaknat Allah walaupun dia bertaubat? Yang ni kita kena, pertamanya laknat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tertimpa di atas dirinya. Baik, isu bertaubat, jika taubatnya itu taubat yang benar, taubat yang cukup syaratnya. Cukup syarat maksudnya apa? Kita kena ingat ya, dalam syarat taubat, jika hukuman itu, jika kesalahan itu berkaitan dengan hak orang lain. Contohnya dalam bab ini berkaitan dengan suaminya atau bekas suaminya. Maknanya dia mestilah melakukan taubat yang cukup syarat, taubat yang sempurna. Dalam arti kata yang lain, dia telah melakukan satu kesalahan dengan bekas suaminya. Maknanya dia kena bertaubat dengan Allah dan dia juga kena selesaikan masalah itu dengan bekas suaminya. Jadi jika cukup sempurna syarat yang dia, syarat taubatnya cukup sempurna, ikhlas niatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun, Maha Pengasihani kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan laknatnya itu akan diampunkan. Dia kesalahannya itu akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam ni, sebagaimana kita tahu, apapun dosa yang kita lakukan, taubat adalah jalan keluar. Cuma yang dibimbangi jika seseorang itu melakukan dosa tapi tidak sempat bertaubat, itu yang paling ditakuti dalam kita beramal sebelum kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan ringkas saya, jika sempurna taubatnya itu dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat laknat daripada dirinya, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Jadi mudah-mudahan daripada apa yang saya kongsikan sikit sebanyak ini dapatlah kita mengambil manfaat, terutamanya dalam memahami beberapa potongan daripada ayat Al-Quran Karim ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua bertambah faham dan juga bertambah amalan kita dalam menjadi seorang muslim dan mukmin yang baik, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya berhenti di situ dahulu. Salah dan silap saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.